Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa natadhakkara wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى والدالة الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung balik pengajian kelas kita pada hari ini. Okay, yang lepas kita dah terangkan pasal syurutul wudu' thamaniyah. Syarat-syarat wudu' itu ada 8. Yang pertama ni Islam, tamyiz. Okay, sekejap. Okey, minggu lepas kita dah bagi tahu syurut wudu tu thamaniyah. Syarat-syarat wudu itu ada 8. Al-Islam, yang pertama ni Islam, wa tamyiz dan juga mumayyiz, wan naqa'u 'anil haidh wan nifas, dan suci daripada haid dan juga nifas. Wan naqa'u a'dha' amma yamna'u wusulul ma'i ila al-basharah, dan suci daripada suci anggota badan, anggota wudu yang perkara yang menghalang sampai air ke kulit. Wa alla yakuna ala 'udwin ma yughayyirul ma', dan tidaklah atas anggota itu yang berubahkan warna yang mengubahkan warna air, yang mengubahkan air. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui fardunya, yakni fardu wudu. Wa alla ya'taqid fardan min furudihi sunnah, dan tidaklah dia menganggap fardu wudu itu daripada dan tidaklah dia menganggap fardu wudu itu daripada Okey, dan tidaklah dia menganggap syarat-syarat wudu ini ataupun fardu wudu itu menjadi perkara yang sunnah. Okey. Ulama utuhur, dan air yang suci. Okey. Boleh dengar kan? Sekejap apa nama? Okey, yang saya ada bagi PDF tu nanti boleh tengok. Okay, siapa yang tak ada nanti share balik. Okey, yang seterusnya saya berhenti kalau tak salah wal ilmu bi fardiyatihi, dan ilmu ataupun mengetahui bi fardiyatihi, perkara yang fardu, yakni perkara yang wajib untuk wuduk lah. Okey, wal ilmu bi fardiyatihi. Sekejap. Apa dah cakap tadi? Okay, mengetahui kewajiban wuduk. Wal ilmu bi fardiyatihi bermaksud dan mengetahui kewajiban wuduk. Okey, daripada syarat-syarat wuduk ini yang saya dah nyatakan tadi ada 8. Okey, yang pertamanya tadilah yang Islam semua. Okey, sekarang ni kita sampai ke wal ilmu bi fardiyatihi. Dan yang seterusnya adalah dan mengetahui kewajiban wuduk. Kewajiban wuduk ini bermaksud yang furud wuduk itulah. Bermaksudnya yang perkara yang wajib wuduk itu ada 6 perkara yang kita dah belajar sebelum ni. Furudul wuduk sittah. Perkara yang wajib untuk wuduk itu ada 6 perkara. Yang awal niat, basuh muka, basuh tangan, apalagi menyapu kepala, itu adalah kewajipan. Wal ilmu bi fardiyatihi. Wal ilmu bi fardiyatihi. Mengetahui kewajipan wuduk. Okey, boleh faham yang tu? Boleh tak? InsyaAllah boleh faham Ustaz. Okey, seorang juga faham, yang lain aku tak faham. Alhamdulillah faham Ustaz. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz. Okey. Line slow Ustaz. Line slow? Okey. Line slow tu saya tak boleh tolong lah. Kena pandai cari line. Okey. Yang seterusnya adalah wa alla ya'taqid fardan min furudihi sunnah. Okey, sekejap. Saya pergi balik dekat PDF tu. Wa alla ya'taqid bermaksud dan tidaklah seseorang itu menganggap saya nak terjemahkan. Tidaklah seseorang itu menganggap salah satu daripada fardu wudu sebagai perkara yang sunat. Okey, saya terjemahkan balik. Wa alla bermaksud
tidaklah, okey, wa alla yang sini wa alla bermaksud tidaklah seseorang itu ya'taqid, yakni menganggap. Okey, ya'taqid bermaksud menganggap fardhan min furudihi, yakni salah satu daripada salah satu daripada furudihi bermaksud fardunya. Nya itu kembali kepada furudul wudu. Yakni tidaklah seseorang itu menganggap fardu wudu itu, yang 6 perkara itu menganggapnya adalah sunnah. Okey, boleh faham? Okey, saya ulang lagi sekali. Wa alla ya'taqid fardhan min furudihi sunnah. Saya ulang, maksudnya wa alla bermaksud tidaklah seseorang itu menganggap salah satu fardhan min furudihi bermaksud salah satu daripada fardu wudu. Okey. Fardhan min furudihi bermaksud salah satu daripada fardu wudu sebagai perkara yang sunnah. Sunnah ni bermaksud sunnah lah. Okey. Boleh faham? Wal ma'u tuhur bermaksud dan air yang suci. Okey, sekejap. Mana tadi? Okey, boleh faham? Saya dah terjemahkan tadi. Boleh faham tak? Ke ada makna yang tak faham? Boleh Okey, insya-Allah. Okey, apa maksud yang tadi wa alla ya'taqid, tidaklah seseorang itu menganggap fardu wudu itu yang ada 6 perkara itu adalah sunnah. Okey, kat sini ada khilaf, ada tafsil, ada pecahan dia. Okey, yang pertamanya adalah jika seseorang itu kalau nak berwudu, mestilah dia kena tahu yang wudu itu fardu wudu yang 6 perkara itu adalah wajib, tidak sunnah. Kalau orang nak berwudu, tidaklah dia rasa rukun ataupun syarat nak ambil wudu tu niat, basuh muka, basuh tangan, apa lagi sapu kepala, basuh kaki tu dan tertib semua, itu adalah wajib. Tidak boleh kalau orang ambil wudu dia kata yang 6 perkara ni adalah sunnah, tak boleh. Kalau dia kata yang benda ni 6 perkara adalah sunnah, maka wudunya tidak sah dalam wudu, dan dia meyakini dan dia anggap itu adalah perkara yang sunnah, bukan yang wajib. Okey, kat sini ada tafsil, ada pecahan dia. Yang pertamanya, kalau seseorang itu menganggap semua 6 perkara ini, niat, basuh muka sampai yang tertib semua, dia menganggap ini semua adalah wajib untuk berwudu, maka kalau dia ambil wudu dia sah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau seseorang itu nak ambil wudu dan dia anggap semua perkara yang diwajibkan untuk berwudu ini, dia anggap semua ni adalah perkara sunnah, bukan wajib. Ambil niat, niat itu adalah sunnah, basuh muka sunnah, basuh tangan sunnah, basuh rambut kepala itu pun sunnah, basuh kaki sunnah, tertib pun sunnah. Dia anggap semua ni adalah sunnah, bukan wajib. Kalau dia anggap ini adalah sunnah, bukan wajib, apabila dia ambil wudu, wudunya tidak sah. La yasihul wudu. Man ya'taqid anna furudul wudu sunnah, fala yasih wudu'uhu. Orang yang menganggap fardu wudu ini adalah sunnah, maka wudunya tidak sah. Okey, sini boleh faham tak? Dua perkara ni. Boleh faham? Faham. Yang lain faham tak? Alhamdulillah faham Ustaz. Okey, saya ulang baliklah. Faham kita faham, saya ulang balik. Okey, yang pertamanya, kalau seseorang itu nak ambil wudu dan dia menganggap semua fardu wudu ini, yang 6 perkara ini adalah wajib, maka wudunya adalah sah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, bila seseorang itu mengambil wudu dan dia menganggap semua fardu wudu ini, 6 perkara ini adalah sunnah, maka apabila dia ambil wudu, wudunya tidak sah. Okey, mana nak catat tu boleh catat, tak masalah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ini pecahan pertama ada pecahan yang lain. Okey, pecahan yang keduanya, wa taratan ay ya'taqid kullu af'alil wudu sunnah fala yasih. Itu yang saya katakan tadi. Okey, seterusnya adalah kalau orang itu menganggap sebahagian daripada fardu wudu itu wajib, dan sebahagian lagi dia menganggap fardu wudu itu adalah sunnah. Okey, ini yang lain, ini pecahan yang kedua. Pecahan pertama tadi saya dah bagi tahu, ini pecahan kedua. Yang kedua ini, kalau orang itu nak ambil wudu tapi dia menganggap separuh ataupun sebahagian daripada fardu wudu itu wajib, dan sebahagian lagi dia anggap fardu wudu itu adalah sunnah.
Okey, di sini terbagi pada dua. Yang pertamanya, kalau orang itu orang awam. Maksudnya orang yang bukan tidak belajar agama. Dia tahu wuduk itu untuk ambil wuduk saja, untuk solat. Dia tak tahu wuduk itu untuk ada yang wajib ke, ada sunat, dia tak tahu. Maknanya orang tu tak belajar. Kalau bahasa Arab orang panggil orang ami. Ami ni bahasa orang awam lah yang tak tahu. Okey, kalau orang ami ni apabila dia tak tahu, tidak belajar, okey, tempat dia tak ada ulama untuk mengajarkan dia, maka kalau dia menganggap sebahagian fardu wuduk itu wajib, sebahagian lagi sunnah, maka wuduk dia sah. Kerana dia orang ami. Orang yang tidak belajar. Maksudnya orang awam lah, tidak tahu agama. Dia tahu tu je. Mungkin yang setengah ni contoh kalau saya kata mungkin ada yang sebahagian ni wajib, ada yang sebahagian sunnah. Dia tak tahu, tapi dia tidak la yumayyiz, la yu'ayyin, bermaksud tidak menentukan. Bermaksud kalau saya kata contoh, kalau saya nak ambil wuduk, saya ni orang awam lah, contoh saya nak ambil wuduk, tapi yang mungkin ada sebahagian yang niat, basuh muka, tertib, basuh kaki, saya tak tahu mana satu yang wajib, mana satu yang sunnah. Okey, saya anggap ni wajib, ni sunnah, tapi saya tak panggil la yu'ain, saya tidak apa panggil bahasa Melayu tu, la yu'ain la yumayyiz, maksud saya tidak menentukan. Apa maksud menentukan? Maksud saya tidak bagi tahu ni niat ni mungkin wajib, yang basuh muka ni mungkin sunnah. Maksudnya saya tak tahu, saya agak-agak je. Itu bermaksud la yu'ain la yumayyiz, maksud tidak dapat bezakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Okey, itu yang orang awam. Maksud kalau dia tidak dapat membezakan mana wajib, mana yang sunnah. Kalau dia ambil wuduk, maka wuduknya adalah sah. Siapa pula call ni? Sekejap Okey. Boleh faham tak situ? Boleh faham? Alhamdulillah faham Ustaz. Yang lain? Faham Ustaz. Alisha, okey. Yang lain faham tak? Faham Ustaz. Okey, tak apa. Saya ulang lagi sekali. Okey, ini pecahan yang kedua. Kalau setengah orang itu dia menganggap sebahagian daripada fardu itu adalah wajib dan sebahagian lagi adalah sunnah. Ya Allah, siapa call ni? Okey. Maaf Okey, saya ulang balik yang kalau sebahagian tu saya menganggap dia wajib, sebahagian lagi adalah sunnah, tapi dia tidak dapat membezakan mana wajib, mana yang sunnah. Okey, kalau tidak dapat membezakan, orang awam itu kalau ambil wuduknya, wuduknya sah. Itu yang pertama, pecahan yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu adalah orang alim, bermaksud, apa maksud alim? Orang alim ni maksud yang dia belajar agama. Kalau orang tu menuntut ilmu dengan ustaz ke, dengan ustazah, ataupun menuntut ilmu dengan dengan syekh ke, dengan habib, orang yang menuntut ilmu lah, orang yang belajar. Okey. Kalau orang alim ni tak semestinya orang yang syekh, orang yang berilmu, yang yang belajar bertahun-tahun. Itu tak semestinya dinamakan syekh. Termasuk orang dalam sebahagian kitab ulama mengatakan al-alim ni adalah huwa man ishtaghala bi talabi alim atau mulazamatul ulama. Orang alim ini adalah orang yang mulazamah, bermaksud yang sentiasa belajar ilmu agama dengan ulama, ataupun menuntut ilmu lah, kalau senang dalam bahasanya, menuntut ilmu dengan ulama ataupun mana-mana ustaz yang sentiasa menuntut ilmu, itu adalah orang alim, maksudnya dia tahu ilmu agama. Okey, kalau orang itu dia sendiri anggap yang fardu wuduk itu adalah wajib dan sebahagian lagi adalah sunnah, Imam Ibn Hajar mengatakan wuduknya sah. Tapi Imam Romli mengatakan wuduknya tidak sah. Sebab apa? Sebab dia dah belajar. Kalau dah belajar, mesti dia tahu, dapat membezakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Okay, boleh faham tak situ? Boleh faham tak? Buat tak faham, bagi tahu. Faham Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Yang lain? Alhamdulillah. Faham. Faham Ustaz. Saya tanya salah. Kau boleh respon lah. Dia baru best sikit belajar. Kalau diam je sunyi. Okay, tak apa. Ustaz, setuju. Okay, ada yang baru masuk, tak apa, saya ulang lagi sekali. Okay. Ni pecahan yang kedua. Yang pertama tadi saya dah beritahu. Ni yang kedua. Yang kedua ni, yang pertamanya orang awam yang tak dapat membezakan fardu wuduk, perkara yang wajib untuk wuduk ini, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau dia tak dapat bezakan, tapi dia tak bagi tahu, maksudnya dia tak tahu mana wajib, mana sunnah, dia tak dapat membezakan,
orang awam ini, orang ami, kalau ambil wuduk, wuduknya sah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalau orang itu orang alim, orang yang belajar ilmu agama, pergi menuntut ilmu, yang sentiasa duduk dengan ulama, orang alim. Okey, kalau orang ini dia dah belajar pun walaupun dia tidak dapat membezakan mana yang wajib, mana yang sunnah, perkara yang apa untuk wuduk ini, dia tak dapat membezakan. Ini ada dua pendapat, ada dua qaul. Imam Ibnu Hajar mengatakan wuduknya kalau Nabi wuduk sah. Imam Romli mengatakan wuduknya tidak sah. Okey, itu maksudnya boleh ambil dua qaul ni lah. Boleh sah, boleh tidak sah. Okey. Itu yang kedua. Okey, yang ketiganya, kalau seseorang itu berwuduk, kalau contoh, ni yang ketiga ya. Yang tadi pecahan pertama dah, pecahan kedua dah. Yang ni yang ketiga. Yang ketiga ni, kalau orang itu nak ambil wuduk, dia kata bila dah sampai muka, kepala, dia kata muka ni wajib. Bila nak basuh tangan, dia kata ni sunnah. Okey. Bila dia kata yang basuh muka wajib, bila tangan dia kata sunnah, maksudnya dia membezakan. Maksudnya dia dah tahu, dia kata dia anggap basuh muka ni wajib, basuh tangan ni sunnah. Maksudnya dia menentukan, yu'ayyin. Dia menentukan muka ni wajib, yang tangan ni sunnah. Bila orang itu menentukan mana yang wajib, mana yang sunnah, maka wuduknya tidak sah. Boleh faham? Sebab apabila orang itu dah menentukan apa yang wajib, apa yang sunnah, okay, maka itu tidak sah wuduknya. Boleh faham? Ini yang ketiga. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Boleh Ustaz. Okey, bagus. Okey, kalau itu yang ketiga. Yang dia bermaksud dia menentukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Okey, ini yang keempat. Yang keempat ni sama macam yang kedua tadi. Macam yang kedua. Tak ada beza pun, cuma dia kata yang apa? Yang keempat ni kalau dia ambil wuduk, dia kata mungkin kemungkinan dia tak membezakan. Kemungkinan basuh muka ni wajib, kemungkinan yang ini adalah basuh tangan sunnah. Maksudnya dia tidak kepastian dia tu kurang. Takkid dia tu kurang. Okey, kalau takkid dia kurang bermaksud ambil wuduk dia tu sah, tak ada masalah. Maksudnya dia wala yu'ain ahadihima, tidak membezakan, tidak dapat beza mana yang wajib, mana sunnah. Tapi kalau yang awal tadi, yang kedua yang saya sebutkan, sebahagian tu dia tak dapat bezakan mana wajib, sebahagian tu dia tak dapat membezakan mana yang sunnah. Maksud kalau ambil wuduk sah. Okey, kalau yang keempat ni dia lebih kurang macam yang nombor 3 tadi. Dia kata mungkin basuh muka ni wajib, mungkin yang basuh tangan ni sunnah. Kemungkinan dia tak pasti, dia tak kata ni wajib ni sunnah. Dia tak kata macam tu. Kemungkinan. Kalau kemungkinan tak ada masalah. Yang ambil wuduk dia sah. Okey, itu 4 perkara lah. Boleh faham yang keempat ni? Ustaz, kira maksudnya dalam keadaan was-was dikira sah lah. Dia Untuk orang alim. tu ceritanya. Sebenarnya saya tak nak cerita benda ni. Sebab nanti kalau orang dengar, dia jadi was-was ambil wuduk. Bila mula saya belajar macam ni pun macam tu juga. Bila dah belajar, nanti bila ambil wuduk, dia rasa macam tu. Kalau boleh, jangan rasa macam tu bila ambil wuduk. Saya tak nak lah macam tu. Sebab saya nak bagi tahu ni supaya untuk nak bagi tahu ilmu je lah. Pecah ataupun bahagian dia saja. Itu saja. Nak bagi tahu apa maksud orang yang menganggap ni fardu, apa maksud orang yang menganggap ni sunnah. Itu saja nak bagi tahu. Okay, kalau boleh ambil wuduk ni, jangan nak membezakan mana wajib, mana sunnah. Biarkan je. Yang kita tahu semua ni wajib. Jangan anggap semua ni sunnah. Jangan macam tu. Okay, boleh? Boleh Ustaz. Okay. Kira pendapat tu pendapat juga, tapi dalam masa sama wajib tu kita mesti kena tahulah. Yalah. Kita yakin dengan kewajiban tu. Okay, yang qaul yang saya bagi dua tu, untuk kalau orang tanya kita kan. Kalau orang tanya, ni wajib ke sunnah? Ketika macam ni wajib, jangan kata ni sunnah. Yang penting yakin betul. Yang penting yakinlah kita tahu ni wajib. Kalau ada namanya furud, bermaksud wajib, perkara yang wajib. Kalau maksudnya sunnah, maka meniru sunnah lah, tidak wajib. Tapi yang furud wuduk yang kita belajar sebelum ni, semuanya wajib, bukannya sunnah. Boleh faham? Okey, itu adalah okey, apa tadi? Nak tanya apa? Ya, boleh faham. Okey. Okey. Seterusnya sebentar ya. Okey, boleh faham? Ada yang tak faham? Fahimna. Okey, ahsantum. Sekejap. Okey, yang seterusnya adalah
wal ma'u tuhur. Okey, yang ni yang terakhir. Ada lagi. Wal ma'u tuhur bermaksud dan air yang suci. Okey. Syarat wuduk ada 8. Okey, syarat-syarat wuduk ini yang seterusnya adalah wal ma'u tuhur. Air yang suci. Apa maksud air yang suci? Bermaksud kalau seseorang itu nak ambil wuduk, mestilah air itu air suci. Air suci tu ada 7. Air mutlak. Air mutlak ni dah tahulah, air macam air pipe tu air mutlak. Air pipe, air apa lagi? Air pipe lah orang panggil. Ma'un Hanafi. Kalau bahasa Arab orang panggil ma'ul Hanafi. Air pipe. Air yang pipe kita buka kat sinki ke, dekat bilik air tu adalah air pipe. Itu ma'ul mutlak. Yang keduanya ma'ul bahar. Air laut. Yang ketiganya adalah ma'un nahar. Yang ketiganya adalah air sungai. Apa lagi? Yang keempatnya lah ma'ul thalij. Air apa? Thalij. Apa nama? Salji. Okey, yang kelimanya adalah air embun, air mata air. Yang keenam adalah air perigi. Yang ketujuhnya adalah air hujan. Okey, boleh dapat? Saya ulang lagi sekali. Mana yang catat, saya ulang. Ma'u tuhur tu, air yang suci tu ada 7. Yang pertamanya adalah ma'u mutlak, air mutlak. Air mutlak tu adalah air yang kita ni lah, air pipe, air kat bilik air tu. Itu adalah ma'u mutlak. Yang keduanya ma'ul bahri, air laut. Yang ketiganya adalah ma'un nahar, air sungai. Yang keempat ma'ul bi'ri, air perigi. Yang kelimanya ma'ul thalij, air salji. Yang keenam adalah air mata air. Air mata air pun sama kan? Air mata air. Okey, yang ketujuhnya apa lagi? Air sungai, air pergi dah. Air laut. Air hujan. Air hujan. Okey, air hujan. Pandai. Okey, terima kasih. Air hujan. Okey. Itu adalah ma'u tuhur, air yang suci. Maksudnya ketujuh-tujuh air ni saya sebutkan tadi sah untuk mengambil wuduk. Okey, kalau tak ada air, saya nak ambil wuduk. Contohlah orang tu kat rumah dah tak ada air. Kalau ada laut kat rumah dia, pergilah ambil laut. Tak ada masalah. Kalau ada sungai, ambil sungai. Kalau tengah hujan, boleh ambil wuduk tengah hujan. Okay, basah di situ. Mata air dalam tanah, air hujan dengan air tapi sama. Apa? Sekejap. Ada orang tanya apa tadi? Maaf. Air dalam tanah, air hujan dari langit tapi sama. Kumpulan insya Allah sama Air hujan tu air hujan lah. Yang air perigi. Air mata air tu yang air apa Air embun. Air mata air bawah tanah. Apa dia? Yang bukan yang sebelah bukit tu ke Ustaz? Sebelah bukit tak saya? Air mata air bawah tanah kan? Air mata air yang Bawah tanah. Sekejap. Dekat pokok tu. Yang kat pokok tu lah yang maksud saya. Sekejap. Mari. Oh. Okay, boleh dapat? Sekejap. Saya cek balik. Takut saya silap. Silap ni tadi. Ma'u. Okey, yang pertamanya adalah ma'u miyah. Okey, yang pertama tadi adalah ma'u mutlak, yang kedua ma'u matar, air hujan. Yang ketiga ma'u thalij ataupun air salji atau air salji betul lah. Itu adalah yang tiga ni. Okey, saya ulang. Yang pertamanya adalah ma'u matar, air hujan. Yang keduanya adalah air salji. Wal ma'ul barad. Barad ini wanazim sama ma'ian yajmilu syiddah. Oh, okey. Kalau air yang daripada hujan dan daripada salji itu adalah air yang turun daripada langit. Okey, daripada bumi, air laut, air perigi, air sungai dan juga air mata air. Silap. Air mata air bukan air embun. Okey. Air mata air. Okey, boleh air embun dengan air mata air yang kena kumpulan dia. Ustaz, kalau air keruh dan kita tak pasti bersih, boleh ke guna? Air keruh, kejap. Alamak. Air keruh tak pasti bersih. Air keruh tu macam mana? Okay, tak apa nanti Okay, saya ulang balik. Yang air yang suci untuk boleh ambil wuduk itu ada 7.
3 ni daripada 2 daripada langit, yang turun daripada langit. Yang pertama adalah air hujan. Yang keduanya adalah air salji. Air salji ni turun daripada langit juga. Tu bila dia keras, dia akan jadi salji lah. Air salji pun sah untuk ambil wuduk. Ni adalah 2 daripada turun daripada langit. Okey, kalau yang daripada bumi, air daripada bumi, air laut, air sungai, air perigi. Okey, sekejap. Air perigi dan juga air mata air. Okey, yang tadi yang air bertakung tu, air berkeruh tu, kalau air bertakung macam kolah tu kan. Kalau kolah tu kita kena tengok air tu dulu. Kalau contohlah kalau dalam kolah, dua kolah, satu kolah ataupun dua kolah, ini nak cerita panjang sikit. Okey, kalau air kolah tu, kalau air tu tidak berubah warna dia, tidak berubah warna, tidak ada bau dengan rasa. Okey, kalau warna dia dah berubah, berubah daripada air mutlak kepada berubah air lah, maka tak boleh diambil untuk ambil wuduk. Kalau contoh kalau dekat swimming pool tu, swimming pool kan besar. Contoh kalau dah swimming pool tu dah besar, kadang ada lumut. Tahu lumut yang hijau-hijau itu? Kalau ada yang lumut tu tak najis, tak ada masalah. Okay, kalau lumut tu tak ada masalah, boleh asal ambil wuduk. Air yang bertakung tu, macam kat kolah tu, kita tengok warna dia, bau kalau dah berubah, bau najis, tu tak salah ambil wuduk. Okay, boleh faham? Boleh tak? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain okey? Ustaz. Ya. Faham. Maksudnya macam air embun tu tetap jadi air mutlak juga kan? Ya, air embun ke? Saya sebut tadi air mata air. Air mata air dengan embun sama ke? Berlainan, tapi dalam air mutlak, senarai air mutlak memang ada air embun. Ya, sah. Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi? Ada yang tak faham? Okey, itu ma'ut tuhur. Adalah air yang suci. Okey, yang seterusnya adalah, saya nak habiskan bab ni. Dah dekat pukul 6 dah. Sekejap. Ada soalan lah, kejap Saya nak habiskan dulu. Nanti esok boleh sambung doa wuduk ni. Okey. Wa yushtaratu lidaimin hadath kasalisil bawl wal mustahadah. Ma'a ma marra al muwala wa dukhul waqti. Okey, yang seterusnya adalah apa nama? Sekejap Mana tadi? Okey, yang seterusnya terdapat dua yang wa yushtaratu dan disyaratkan untuk dua golongan yang sentiasa berhadas, lidaimin hadas. Wa yushtaratu, saya ulang balik, wa yushtaratu dan disyaratkan untuk orang yang golongan orang yang sentiasa. Lidaimi bermaksud sentiasa. Wa yushtaratu, saya ulang balik, wa yushtaratu bermaksud dan golongan orang yang disyaratkan. Lidaimi bermaksud yang sentiasa. Al-hadath bermaksud yang berhadas lah. Okey, kasalisil bawl, seperti kasalisil bawl ni maksud orang yang kencing tidak lawas. Okey, al-bawl bermaksud kencing. Kasalis ni bermaksud yang kencing tidak lawas. Kita boleh faham? Wal mustahadah. Mustahadah ni bermaksud orang yang ada darah istihadah lah. Ini untuk perempuan. Okay, apa itu istihadah? Iaitu darah yang keluar bukan pada waktu haid dan juga waktu nifas. Okey, boleh faham? Istihadah, saya ulang balik, adalah darah yang keluar bukan waktu haid, bukan waktu nifas. Itu adalah istihadah. Ma'a ma marra, seperti mana telah yang disebutkan tadi. Okey, al-muwalah. Okey, syarat yang untuk orang yang kencing tidak lawas ini dan juga orang yang mustahadah ni, syarat dia ada dua. Okey, yang pertamanya adalah al-muwalah, bermaksud berturut-turut. Yakni okey, itu yang berturut-turut. Okey, yang keduanya adalah wadukhul waqti, dan apabila masuk waktu solat. Okey, saya ulang balik. Yang syarat untuk orang yang berhadas ini, yang pertama kasalisil bawl, orang yang kencingnya tidak lawas. Yang keduanya adalah istihadah. Istihadah orang perempuan yang keluar darah selain daripada waktu haid dan juga waktu nifas. Okey, syarat ini ada dua. Yang pertamanya ada al-muwalah, iaitu berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Iaitu ketika membasuh anggota wuduk dan antara wuduk dan solat. Itu adalah berturut-turutan. Wa dukhul waqti, dan masuk waktu solat. Okey, saya tenangkan sedikit. Dah pukul 6 dah ni. Okey, dah pukul 6 dah. Okey, tak apa.
sambung esok boleh tak? Boleh? Boleh Ustaz, boleh. Boleh Ustaz. Okay, minta maaf ya, Jangan saya risau. Boleh Ustaz. boleh. Saya sebab studio saya ni kawan saya nak buat kelas dia pula. So ada pukul 6, kelas dia pukul 6. Saya tak sempat. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf. Okey. Macam mana dengan cadangan masukkan rakaman kelas ni dalam grup Telegram? Okay. Yang itu tu. Okay. Saya dah memang tengah rekod sekarang ni. Saya dah rekod. Memang saya ada fikir nak buat grup. Nanti sebab lepas kelas ni insyaAllah saya akan buat grup Telegram. Okay, saya baru rekod 3 kelas. Maksudnya daripada awal kelas, daripada minggu yang pertama, sekarang ni dah minggu ketiga tak salah saya. Minggu yang ketiga ni saya mula rekod daripada minggu yang ketiga, hari Isnin, Selasa, Rabu. So yang sebelum awal kelas yang pertama tu saya tak rekod lah. Sekarang ni baru rekod, dah ada 3 kelas. Okay, yang hari ni pun saya rekod juga, maksudnya yang ketiga lah. Nanti saya akan buat grup dekat Telegram, saya akan bagi link. So siapa nak yang rekod ataupun rakaman kelas ni dari sini, nanti saya akan masuk dalam grup. Saya akan send kat dalam grup WhatsApp. Okay. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Baik. Okay, maaf kalau saya terpaksa berhenti sebab kawan saya nak buat kelas juga. Okay, insyaAllah ada panjang umur berrezeki. Semoga kita dapat sambung kelas kita insyaAllah, boleh. Okay, minta maaf kalau ada salah silap. Okay, semoga yang hadir kelas ni, yang mendengar, semoga Allah memberikan manfaat kepada yang mendengar ataupun yang belajar, dapat amalkan insyaAllah di dunia dan di akhirat. InsyaAllah boleh. Sebelum kita nak sampai pada orang, kita kena amalkan dulu, kemudian kita sampaikan. Boleh? Okay, mana yang cantik tu, tu lebih manfaat, lebih afdal. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sorry. Hmm.